Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan rahmat, kerana dengan keizinannya, kita sama-sama pada malam ini telah selesai menunaikan sembahyang sunat tarawih dan berzikir pada malam yang ke-17. Mana sudah 16 hari kita selesai melaksanakan ibadah puasa, yang mana mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini memberikan kepada kita apa saja janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagai permulaan, saya nak memulakan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang mana Nabi telah bersabda, Ramadan syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Ramadan, kata Nabi, adalah bulan yang bertambah di dalamnya rezeki orang-orang yang beriman. Jadi apabila kita melihat dalam konteks rezeki yang diperoleh oleh kebanyakan umat Islam yang ada pada hari ini, adakah rezeki yang mereka peroleh itu benar-benar menjadi satu keistimewaan? Sebab hari ini kita bila sebut rezeki, kita lebih nampak kepada duit, kekayaan, pakaian, mana yang berbentuk material, yang boleh dilihat, yang boleh dipegang dan sebagainya. Itulah yang kita faham rezeki. Jadi kita angkat tangan, sembahyang duha, Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki kami di langit, turunkan. Rezeki apa dekat langit? Duit kan? Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau duduk dalam bumi, keluarkannya. Apa dia? Petroleum. Inilah perkara yang kita nak kena sama-sama. Cuba kita renung dan fikir. Sebab hadis tadi Nabi mengaitkan tentang orang beriman. Tuan saya di mana-mana saya akan sebut. Kalau kita kata mungkinlah orang beriman bersama duit pasal apa? Sebab dia meniaga kat bazar Ramadan. Meniaga sebulan boleh apa? Kawal setahun. Katalah begitu. Tapi kita jangan lupa Tokyo, Tesco lagi kaya. Apa lagi sini Econsin. Kalau kita makan setahun, mereka tak tahu makan berapa tahun. Untung juta. Orang Melayu kita ni untung ribu je. Akan dengan pasal Ramadan untung juta pun. Dia jadah boleh lah. Jadi kita tengok kan. Jadi maknanya tak ada lah keistimewaan. Nak kata apa? Rezeki di sudut sebab pakai baju baru. Tak puasa lama pakai baju baru. Maknanya kita kena faham, kita kena khususkan rezeki untuk orang beriman saja. Mana siapa yang jenis tak puasa, dia tak dapat lagi. Tak sembahyang tarawih pun tak dapat. Apatah lagi kalau bukan Islam, yang tak beriman, yang kufur kepada Allah, confirm tak dapat. Maka tu sebab kalau kita buka dalam kitab tauhid, kita akan mendapati rezeki ni rupanya ada dua bahagian. Ada disebut sebagai rezeki zahir. Rezeki zahir yang tadi lah. Atau duit ringgit apa semua tadi. Atau lebih mudah kita tengok dalam surah apa? Ali Imran kan. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah. Itu semua termasuk dalam apa? Rezeki yang zahir. Tapi kita jangan lupa ada rezeki yang kedua. Ini yang penting. Yang dipanggil sebagai rezeki al-batin. Rezeki yang tak nampak. Yang mana kita hanya rasa kesan dia sahaja. Di antara rezeki batin ialah tak lain tak bukan keimanan. Bila sebut iman ni, orang tak sembahyang tarawih tak dapat. Orang tak puasa lagi tak dapat. Orang yang bukan Islam confirm memang tak dapat sungguh. Jadi maknanya kita kena ingat, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita meningkatkan keimanan. Sampai ke satu tahap kita benar-benar merasai kelazatan iman. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Akan merasai yang dikatakan kesedapan, keenakan, kemanisan iman. Ya, siapa yang benar-benar redha Allah sebagai Tuhan. Ya. Maksudnya apa saja perintah Allah, sami'na wa ata'na. Ya, tak cakap banyak. Ya, tak banyak, tak ada alasan. Tak ada apa saja makna perkara yang boleh jadikan sebagai penghalang untuk dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wabil Islam ini dia suka, ya, Islam itu sebagai apa? Agama, cara hidup. Ya, dia seronok. Ya, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sangat suka, redha dia sebagai rasul, sebagai ikutan. Maka kalau kita renungkan dalam kehidupan kita hari ini, benarkah kita hari ini kita memang suka, ya, kita memang redha Allah itu sebagai Tuhan kita? Adakah benar-benar kita memang suka, ya, Islam itu sebagai agama dan juga Nabi Muhammad sebagai apa? Ikutan kita. Hari kita tengok dalam masyarakat kita pada hari ini masih lagi orang yang apa? Seolah-olah, ya, dia tak redha Allah sebagai Tuhan. Kenapa? Ya, kerana masih banyak lagi perintah-perintah Allah yang diabaikan. Ya, masih banyak lagi tegahan-tegahan Allah, ya, yang telah dia apa? Dicabut. Ya, yang telah dilanggar ataupun yang telah apa? Dilampaui, ya, oleh pihak-pihak yang tertentu. Dan itu juga berapa banyak cara hidup Islam yang telah ditinggalkan. Ya, sampai hari ini, ya, orang Islam mungkin pada secara zahir nampak macam Islam, ya, daripada hakikatnya, ya, rupa-rupanya mereka ni tak apa nak suka kepada Islam. Jadi inilah perkara-perkara yang kita nak kena perbetulkan. Sampailah ke satu tahap, ya, yang dikatakan iman kita meningkat, kita merasai sungguh dia punya, orang kata apa, kesan dia, aura dia, ya, sampai ke satu apa dia, kita suka buat benda-benda yang baik, suka buat benda-benda yang berbentuk kebajikan, yang berbentuk ketaatan. Ya, bila dengar kata kuliah, macam sebut tadi lah kan, tiap-tiap malam dah, ya, tak ada rasa penat, tak ada rasa letih. Ya, dia yang biasanya orang yang tak suka kuliah ni, orang yang memang tak datang kuliah, tu cerita. Ya, macam dekat Masjid Kampung Diu, ya, semua mungkin maklum kot. Ya, sekarang sedang ada usaha nak merampas masjid tu daripada apa? Ya, tangan orang-orang yang memakmurkan cukup cantik. Ya, satu ketika dulu ada pihak yang pegang Masjid Kampung Diu tu macam rumah hantu. Kan? Tengok pun tak ada selera. Ya, sampai masa tu ada pegawai JPN mai ziarah apa? Sekolah saya lah, SNPA. Ya, dia bawa pergi sembahyang kat situ. Dia berkata, Allah takut nak sembahyang ni. Ya, kenapa? Tak ada suasana kata masjid. Ya, dengan izin Allah, sebagaimana kita maklum berlaku pertukaran, ya, kepimpinan daripada orang yang tak faham Islam kepada yang faham Islam. Habis berubah Masjid Kampung Diu. Ya, hampir 100%. Kan? Ya, kalau siapa main 10 tahun yang lalu main tengok memang dia tak kenal. Ya? Pasal berubah semua. Ya, daripada dinding papan jadi apa? Dinding transparent. Kan? Siap ada aircon dan sebagainya, makmur dengan kuliah. Ya, lalu dikatakan masjid itu nak diambil alih pasal apa? Pasal kuliah terlalu banyak pula dah. Ya, bila orang kaji tengok, orang cek kan, ayah cakap tu kata kuliah tak ramai pun. Tapi dia lah orang yang paling apa? Paling kuat dok komplain pasal kuliah lah. Ya, inilah yang, ya, surah Mujahidin ni mujuk lah. Kalau ada orang komplain, lempak dalam sungai kat Pari Bentang. Kan? Ya, tak semua. Orang kuliah ni kita rasa seronok. Ya, Sayyidina Ali si menyatakan, kalau aku tak dengar kuliah, dia kata, aku merasa nafsu aku jadi liar. Ya, iman aku jadi tak tentu arah. Ya, aku rasa macam apa? Tak semangat. Ya, untuk apa? Nak menurut kehidupan sebagai seorang mukmin. Kerana ilmu inilah yang sentiasa apa? Cas. Memberikan semangat, memberikan kefahaman, memberikan kekuatan dan sebagainya. Ya, dia ada sahabat yang sanggup tinggalkan segala-galanya, duduk dekat Masjid An-Nabawi. Ya, menjadi ahli sufah. Ya, tak apa, tak makan, tak apa, tak kisah. Dan dia apa? Boleh menuntut, boleh mengaji. Ya, terutama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan dia. Jadi ilmu adalah merupakan apa? Ya, rezeki batin yang kedua setelah iman, ilmu. Ya, jadi ilmu adalah salah satu rezeki batin. Sebab dalam bulan Ramadan jangan kita biarkan, ya, peluang kita mendapat ilmu ini terlepas. Kenapa? Kerana ibu kepada ilmu, iaitu Al-Quran, sebagaimana kita maklum.
Ya. Apa dia? Diturunkan dalam bulan Ramadan. Ya. Sampai Perak bayangkan ya, sepenuh nuzul Quran cuti. Tapi sayang cuma cuti je lah, hukum Quran tak tahu letak ke mana. Kan? Itu yang masalah. Ya, tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita nampak di situ. Ya, ada usaha untuk apa? Ya, nak tunjuk kata kan orang Perak ni mengagungkan, membesarkan tentang peristiwa nuzul Al-Quran. Ya. Tapi kita kena ingat, bila sebut tentang nuzul Quran, bukan Quran yang belum turun lagi, Quran yang dah ada. Ya. Dan apa tujuan kita nak mengingatkan semula tentang nuzul Quran? Maka tak lain tak bukan ialah sumbangan ataupun kerjasama daripada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, terutama dalam apa usaha mereka mengumpulkan Al-Quran. Ya, sebagaimana kita maklum, ya, Quran ni pada asalnya tertulis di mana? Ditulis di pelepah-pelepah tamat. Ya, kepingan-kepingan batu, ya, pada kulit-kulit ya, binatang dan sebagainya. Ya. Tetapi sebagaimana kita maklum, pada zaman Nabi belum ada lagi sebarang usaha. Sebab apa? Sebab ada Nabi. Ya, tak ada masalah. Dan sahabat-sahabat yang hafal Quran pun masih ramai lagi pada masa itu. Ya, sampai setelah kewafatan Nabi SAW. Ya, maka Sayyidina Abu Bakar menggantikan ya tampuk pemerintahan sebagai seorang khalifah. Ya, pengganti Nabi yang pertama, khalifah Rasulullah. Ya, tapi setengah orang dia silap. Disebut Amirul Mukminin. Amirul Mukminin pertama bukan Sayyidina Abu Bakar. Ya, Amirul Mukminin pertama ialah Sayyidina Umar. Ya, Abu Bakar lebih dikenal sebagai khalifah Rasulullah, pengganti kepada Rasulullah. Dan pada zaman dia telah berlaku satu peperangan yang dipanggil peperangan Yamamah. Ya, iaitu peperangan antara ya umat Islam dengan apa? Kumpulan ya yang diketuai oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah pembohong. Ya, kenapa dia panggil pembohong? Kerana dia mendakwa menjadi nabi dan rasul. Ya, selepas daripada kewafatannya. Jadi kesan daripada peperangan itu ramai hufaz yang syahid. Ya, ramai orang yang hafal Quran ni syahid. Rupanya yang kata sahabat ni bukan semua hafal Quran rupanya. Ya, kita kena ingat rupanya tidak semua orang ya mudah menghafal Quran walaupun dia panggil orang Arab. Kan? Kita tengok hari ni kita nampak orang Arab, kita ingat dia hafal Quran dah. Ya. Daripada kalangan sahabat Nabi pun tak semua yang hafal Quran. Jadi apabila melihatkan keadaan ya, kan pada zaman itu orang yang hafal Quran dan makin kekurangan, maka Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan para sahabat berbincang apa kita nak buat. Maka dicadangkan, dikumpulkan semula Quran. Tapi sebagaimana kita maklum, hayat Sayyidina Abu Bakar ni tak lama kan. Dia sempat menjadi khalifah hanya 2 tahun sahaja. Ya. Maka dia tak ada nak buat upacara pecah tanah kalau bahasa kita orang ni lah. Ya, tak ada nak lulus bajet apa semua. Maka usahanya diteruskan pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar baru mula. Ya, mula dengan apa? Dengan tadi. Ya, panggil semua sahabat terutamanya orang pertama yang dipanggil anak dia sendiri. Sayyidatina Hafsah, ya, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana saya difahamkan dialah ya, kalau tak salah satu-satunya isteri yang hafizah Al-Quran. Menghafal akan Al-Quran. Panggillah sahabat-sahabat. Sebab apa? Sebab nak dengar hafalan mereka. Ya, nak pastikan apa yang mereka hafal ni sama. Kan? Kalau ada tak sama, itulah nak bagi orang kata apa? Nak selaras dan sebagainya. Ya, tu pun tak sempat. Ya, habis juga pada zaman Sayyidina Umar. Kerana Sayyidina Umar dah berapa tahun? 10 tahun. Tu pun tak ada juga. Maka disempurnakan pada zaman siapa? Sayyidina Osman. Itu yang depan kita panggil Mazhab Osmani tu. Ya, kan? Mazhab Osman maksudnya satu Quran yang apa? Yang disusun dan dilengkapkan pada zaman Sayyidina Osman. Tapi kita kena ingat zaman Sayyidina Osman ni, ya, dia tak ada baris. Kan? Memanglah dah susun cantik, semua baris tak ada. Bila baris tak ada, timbul masalah nak baca. Kan? Kalau ada sahabat-sahabat yang boleh jadi rujukan, tak apalah. Kalau yang jenis baca sendiri ni macam mana? Ya. Dan bermula pada zaman Sayyidina Ali dibariskan akan apa? Al-Quran. Ya. Dan zaman Sayyidina Ali lah bermulanya ilmu apa? Tata bahasa Arab. Seperti ilmu nahu, ilmu saraf dan sebagainya. Baik, ini nak cerita perkembangan. Ya, dan juga nak cerita kata sumbangan. Maknanya boleh dikatakan hampir sahabat, ya, semua sahabat Nabi ada sumbangan mereka dengan Al-Quran.
Yang paling penting kita nak kena tanya diri kita, apa semangat kita pula dengan Quran. Kan? Kena tengok lah. Kan? Kita nak sembang pasal orang kita macam mana. Ya? Maka sudah pastinya semangat kita pada tidak lain tidak bukan nak apa? Nak menegakkan hukum Al-Quran. Nampak? Itulah semangat kita. Tapi hari ini bila orang sebut nak menegakkan hukum Quran, duk nampak Putrajaya nanti sah. Ya? Sebelum kita pergi ke Putrajaya, pergi mana? Diri kita. Ingat ya, apa saja perkara, ibda binafsik. Mulakan dengan diri kamu, tsummal ladzi ta'ul, kemudian orang yang di bawah jagaan kamu daripada ahli keluarga dan sebagainya. Tengok kita macam mana dengan Quran. Ya? Adakah kita dengan Quran ini ibarat macam apa? Ya, kembar yang tidak boleh dipisahkan. Atau kita dengan Quran ini sama macam orang lain. Ya, apabila diperlukan saja baru kita cari. Ya. Atau saya telah buat satu slide, saya buat tunjuk dekat balai tasawuf tadi. Kan? Ini cara nak tunjuk tapi fikir takut kau terlajak ke lebih ha. Kan? Ya. Atau saya kata tak apalah kan, tak payah slide. Ya. Sebab saya antara yang saya masukkan itu ialah realiti Quran pada masa itu. Apa ada Quran kita tengok dalam kehidupan manusia? Yang pertama jadi penghias dinding. Saya yakin dinding rumah tuan-tuan mesti ada ayat Quran dia. Kan? Macam apa? Ayat kursi paling kurang kena ada. Ya. Apa lagi? 3 qul. Atau ayat yang popular yang ditampal dekat dinding-dinding rumah orang Islam. Ya. Tapi kita nak kenal rumah orang Islam kena tengok ada ayat Quran tu kira dia. Ya, tuan-tuan ya. Saya nak tanya, agak-agak iblis syaitan takut tak dengan ayat Quran sampai kat dinding? Dia tak heran. Dia takut kalau Quran itu dalam hati manusia. Itu dia takut. Kalau setakat tampil kat dinding kita pun nak baca apa, dia tengok frame dia lawa. Oh, dia kata lawa frame Quran, mujuk beli. Ya, bukan nak baca pun. Sedangkan tujuan asal kita tampil untuk memperingatkan kita. Tapi ayat tu kita boleh hafal. Contoh kita letak ayat apa? Allahu nurus samawati, kita hafal ayat. Ya, dan kita faham. Kita amalkan. Ayat kursi kita faham, kita amalkan. Sampai kita dengan ayat kursi kira sebati. Ya. Bila kita dengan ayat kursi sebati, iblis syaitan takkan dekat dengan kita. Ya. Sebab sebagaimana kita maklumkan, ya, hadis yang cerita Abu Hurairah, ya, ditugaskan oleh Nabi jaga apa tu? Perbendaharaan Baitul Mal. Yang datang iblis, kan, yang menyamar sebagai orang tua, yang ditangkap beberapa kali. Ya, tangkap kali pertama, ya, dia bagi alasan macam-macam, susah ada apalah, Abu Hurairah lepas. Ya. Tangkap kali kedua bagi alasan, ya, sama juga lepas. Kali ketiga Abu Hurairah tak lepas. Jadi bila tengok, ya, syaitan dia tak ada dah cara nak lepaskan diri, maka dia terpaksa bagi, ya, bagi kepada satu ilmu yang apa, yang tak sepatutnya dia bagi. Kan, rahsia dia. Sebab apa? Punya tak nak jumpa Nabi. Sebab kita kena ingat, syaitan kalau boleh dia tak mau jumpa Nabi. Sebab orang kata kalau sekiranya ni mari dekat aku bawa jumpa Nabi, tengok dia mari semua. Jadi memang nak bawa jumpa Nabi lah. Pasal apa? Sebab Nabi adalah musuh dia nombor 1. Memang dia takkan jumpa. Ya. Itu yang kita duk membaca buku kan, walaupun ada orang mempertikaikan kisah yang dikatakan iblis jumpa Nabi itu kan, itu pun dengan perintah Allah. Kalau ikut dia memang tak mau jumpa. Ya. Jadi akhirnya dia apa? Membocorkan rahsia daripada siapa baca ayat kursi sebelum tidur, ya, dia tidak akan diganggu oleh syaitan sampailah waktu pagi. Itu dia. Ya, terpaksa dia pecahkan rahsia dia sendiri. Pasal apa? Punya tak nak jumpa Nabi. Itu saya kata kalau kita betul-betul sebati kita dengan ayat kursi, maknanya setiap perbuatan tingkah laku apa pun ayat kursi. Ya, sampai kita faham, ya, kita maknanya kan kita berjaya, ya, hadah segala tuntutan yang ada dalam ayat kursi itu Allah. Ya, insya-Allah kita akan menjadi orang yang apa? Terpelihara daripada gangguan syaitan. Tapi hari ini ramai orang baca ayat kursi tapi iblis syaitan tak heran pun. Ya, kenapa? Kerana kebanyakan bacaan kita dia keluar, ya, hanya input saja kan, bukan input apa? Outside dia keluar. Dia tak masuk ke dalam. Inilah yang Nabi sebut dalam satu hadis. Ya, akan datang satu umat sayati 'alan nas qaumun, ya, satu kumpulan manusia yaqra'una al-Quran la tujawizu qira'atuhum hanajirahum aw taraqiyahum. Yang mana mereka baca Quran tapi Quran yang mereka baca, ya, tak lepas daripada tekuk, tenggorok. Ya, dia cuma keluar, dia tak masuk ke dalam. Ya.
Maka Nabi menyifatkan mereka ini apa akan berlaku? Yang merukuna minal Islam. Mereka mudah terkeluar daripada Islam. Walaupun baca Quran. Nabi kata baca saja tak jadi. Ya, hafal Quran saja tak jadi. Ya, yang penting apa? Quran ini untuk difahami, dihayati, diamalkan, disebarkan, dan yang paling penting diperjuangkan. Ya. Itu sudah sampai ke muncak lah kalau sampai perjuang tu. Ya, sebab Nabi sebut al-jihad zirwatus sanamil Islam. Apa saja yang bawa kepada jihad, maka itu adalah merupakan apa? Kemuncak dalam sesuatu perkara. Kemuncak Islam, kemuncak iman. Ya, kemuncak dalam amal. Bila kita sanggup apa? Ya, korbankan segala ya kepentingan yang ada pada kita, ya, biar kita terkorban apa dengan Islam dikorban. Ya, biar orang hina kita, jangan orang hina Quran. Ya, biar orang nak kata apa kepada kita, biar orang kata kepada Quran. Itu yang kata, ya, kita dah sampai ke satu tahap. Ya, kita sanggup berjihad untuk apa? Menegakkan hukum Quran. Jadi berbalik sebelah kepada apa yang saya sebutkan tadi, nak tegak hukum Quran, kita sama-sama tengok baik. Ya, macam mana kita dengan Quran? Ya, adakah kita benar-benar orang yang melazimi Quran? Ya, adakah kita orang yang benar-benar usaha untuk apa? Faham Quran? Ya, jangan kita jadi orang yang membaca Yasin selama 50 tahun tapi tak faham-faham. Ya, yang dikatakan apa? Apa yang ada dalam surah Yasin. Baik. Jadi kita tengok di sini. Ya, betapa apabila ya para sahabat tu ada sumbangan, maka kita pun kena ada sumbangan. Ya, kalau kita tengok hari ni kan sepatutnya bila negara dah merdeka, tahun ni masuk tahun ke-55. Sepatutnya masyarakat dan rakyat dalam negara ni boleh faham Quran. Sepatutnya. Ya, tapi nak macam mana? Ya, yang kita tengok banyak program bukan nak bagi orang faham Quran, bagi orang jauh pada Quran ni. Kenapa? Kerana acuan pembangunan, acuan apa saja dalam negara ni dia tak tengok pada Quran. Tapi lebih tengok kepada timur dan barat. Ya. Sampai apa saja program hiburan ke, ya, talk show ke apa semua. Ya, mereka akan menjadikan timur dan barat itu sebagai apa? Sebagai kiblat, sebagai ya, role model dan sebagainya. Bahkan bila ada orang cuba nak menunjukkan gambaran Islam, ya, sebagaimana Presiden Mesir yang baru, ya, kita tengok macam mana isterinya, ya, cukup bersederhana, ya, sebagai seorang muslimah yang hebat. Tapi apa yang berlaku pada isteri dia, orang kata macam-macam. Ya, orang kata nak bawa Mesir kembali ke belakang lah. Allahu Akbar. Ini contohlah kan. Ya, dan tak heranlah kita tengok kan, kenapa Nabi dimusuhi. Ya, kenapa ulama itu orang cemuh dan sebagainya, kerana tak lain tak bukan kerana apa? Kerana dakwah mereka, ya, ataupun apa? Jihad mereka terhadap Al-Quran itu. Jadi itu sebab kita kena faham. Ya, apabila kita nak pegang Quran tuan-tuan, banyak cabaran. Itulah Nabi SAW menerima Quran dalam keadaan berpeluh-peluh. Ya, setiap kali turun ayat tuan-tuan berpeluh. Kenapa? Antaranya nak abang kata amanah dan tanggungjawab yang besar kepada orang yang apa? Ni, yang pegang. Ya, yang nak orang kata apa? Nak kena sampai ke hukum Quran. Kerana dia terpaksa berhadapan dengan pelbagai ujian dan cabaran. Ya, terutama daripada orang yang apa? Yang tak suka. Ya, Quran ini memang orang tak suka. Ya. Sebab apa? Sebab dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham, bila datang daripada Allah, automatik manusia tak. Maksud manusia tu apa? Nafsu mereka. Ya. Jangan kata orang lain, kita pun sama. Ya. Cuma kita ni jenis mengaji, alhamdulillah. Bila kita mengaji, kita boleh kontrol nafsu. Ya. Yang mana kita berjaya mengekang dia dengan apa? Dengan kekuatan iman. Ingat ya, yang mendorong kita buat benda baik malam ni bukan nafsu, tetapi iman. Ya, kalau ikut nafsu tu, kita ambil duduk rumah. Kan? Ya, bawa kita rehat kat rumah. Kalau kita tanya nafsu, ya, tanya nafsu tu kan, kalau suruh berdiri sembahyang tarawih macam tadi tak mau. Kan? Kalau tanya nafsu, nafsu tak suka. Itu Allah jelaskan, wa asa an takrahu syai'an wa khairul lak. Ya, ingat mungkin apa yang nafsu kamu tak suka, tapi itulah yang membawa kebaikan kepada kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Dan mungkin apa yang nafsu kamu suka, tapi yang kamu dapat ialah keburukan dan kejahatan, bukan kebaikan. Itu sebab kita tengok apa saja perintah Allah, ya, semua benda yang nafsu tak suka. Itu sebab dalam kita nak bawa, ya, kalamullah atau Al-Quran ini nak jadikan sebagai perlembagaan, bukan senang. Kita akan menghadapi pelbagai tentangan.
Ya, itu adalah satu benda yang pasti. Kita akan menghadapi pelbagai cabaran. Dan itulah yang telah dilalui oleh Nabi SAW. Ya, dan itu juga alim ulama. Ya, tengok tuan-tuan guru. Ya, Tok Guru ni Abdul Aziz, orang marah dia pasal apa? Ya, itu kan kacau kan? Ya, dia tak pernah buat jahat pada orang. Tapi hanya semata-mata kenapa? Nak memperjuangkan hukum Al-Quran. Itulah realiti yang ada hari ini. Itu yang selalu ya, saya sebut. Dunia ini tidak ada keadilan untuk orang-orang yang beriman. Tak ada. Janganlah kita orang Islam, orang beriman ni, ya, yang ada takwa, nakkan keadilan dalam dunia, kita takkan dapat. Ya, kerana Nabi dah sebut ad-dunya sijnul lil mu'min. Kok mana pun dunia tetap menjadi penjara kepada orang yang beriman. Wa jannatul lil kafir, dan juga syurga bagi orang-orang yang kafir. Ya, kalau orang yang ingkar, tengoklah depa seronok. Depa boleh bersandar lenang. Ya, depa boleh buat apa saja yang depa nak. Tapi itu cerita di mana? Di dunia. Tapi bila mereka mati nanti, kita pun mati nanti, jumpa di akhirat. Jadi masa mereka telah tamat. Bermulalah masa kita, insya-Allah. Ya, siapa yang dizalimi masa tu tuntutlah. Tuntut tuan yang tak tuntut. Kan? Semua masa tu. Ya, sebab apa? Sebab kiamat ini sebagaimana kita maklum tuan-tuan, ya, menunjukkan apa? Berlakunya pertukaran antara alam dunia kepada alam akhirat. Bila masuk alam akhirat tuan-tuan, tidak ada siapa lagi akan dizalimi. Ya, tidak ada siapa lagi yang akan dapat. Ya, yang tidak menerima akan hak. Semua orang akan dapat hak. Bukan setakat manusia, binatang pun dapat hak. Ya, sampai dikata berlakunya kisah antara kambing yang tak ada tanduk, dakwa depan Allah terhadap kambing yang ada tanduk. Kalau kambing pun kena kisah, nikah pula manusia. Itu sebab kita dalam dunia ada kita kena sabar. Kan, sabar. Ya, sabar macam mana ahli sihir Fir'aun. Ini saya sebut dalam pertemuan ya, yang lalu. Ya, bila Fir'aun mengumumkan, ya, kamu ini akan dijatuhkan hukuman apa? Potong tangan dan kaki secara bersilang. Potong tangan kanan dan kaki kiri. Kalau potong tangan kiri, kaki kanan. Ya, dan kamu akan apa? Wala usallibannakum fi juzurin nakh. Kamu aku akan salibkan. Aku akan gantung dekat mana? Dekat pokok-pokok kurma yang ada. Apa ahli sihir Fir'aun kata apa? Ya, dia tak boleh kata apa. Cuma dia boleh kata faqdi ma anta qad. Wahai Fir'aun, nak buat apa? Kamu buatlah. Pasal apa? Sebab dia yang ada kuasa. Betul tak? Ya, kita tak ada kuasa, boleh cakap lah. Ahli Fir'aun boleh cakap. Ya, kau cakap kau mana pun dia pun tetap kata. Lalu dia kata apa? Faqdi ma anta qad. Apa saja yang kamu nak buat. Tapi ingat, innama taqdi hadhil hayat. Kerana kamu hanya mampu, ya, melaksanakan apa saja hukuman hanya dekat dunia sahaja. Tapi mati siap. Ya, mati nanti baru kamu tahu, ya, kan, siapa kamu dan siapa kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, inilah cabaran. Inilah dugaan. Ya, bukan setakat nak sampai perkati kita dengan keluarga, kadang-kadang banyak cabaran yang kita ada. Ya, tambahan pula kita pernah melalui satu zaman, ya, nak kata zaman jahiliah tu teruk sangat. Zaman tak mengaji. Ya, mungkin kita dulu ada juga, ya, terlibat dengan benda-benda yang apa, yang lara, benda-benda. Jadi kita nak keluar daripada apa? Daripada gambar itu bukan senang. Ya. Tambah pula isteri kita kenal pula kita kan. Ya, kahwin pula dalam keadaan apa? Serba jahil dan sebagainya. Pula kita nak ubah menjadi orang yang apa? Yang menjadi, ya, pengikut, ya, ataupun orang yang apa? Menghayati Quran, bukan senang betul. Ya, sila-sila kita dihina, dikata oleh apa? Oleh bukan orang lain, isteri kita, anak-anak kita. Nampak tak tu? Itu kata cabaran. Tapi walau bagaimanapun kita kena sama. Itu sebab Quran ini di antara, ya, dia punya peranan dalam kehidupan orang beriman pada busyra lil mu'min. Ya. Jadikan Quran ini kata Allah sebagai apa? Berita gembira. Tak usah pusing. Ya, tak usah kita rasa tekanan, tak usah kita rasa satu benda yang apa? Yang berat. Baca Quran. Tengok Sayyidina Osman bin Affan, ya, ketika pemberontak duduk keliling rumah dia. Dia buat apa? Baca Quran. Ya, pasal apa? Dia rasa lazat dan nikmatnya membaca Al-Quran. Allah. Kita pun baca tu. Bila menghadapi tekanan, tuan-tuan jangan buat kerja tak, ya, tak tentu awak ni. Pergi gantung dekat tipeh lah, atau karut lah. Pergi terjun bangunan lah. Itu bukan orang Islam punya kerja.
Ya, kalau teringin nak masuk neraka selama-lama, buat. Ya, orang yang mati bunuh diri kekal dalam neraka selama-lama. Ya, sebab daripada dianggap syirik ya. Kerana buat satu benda yang mendahului. Ya, akan apa? Hukum Allah ke atas mereka. Baca Quran. Quran ada penawar. Ya, bukan penawar sakit Quran. Kan kita ada baca apa? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Ya, jangan pula anak demam pula kita apa? Dia baca Quran kan dia. Anak demam pergi beli ubat lah. Yang kata penawar tu penawar ni, yang penyakit yang tak nak jual. Ubat dia dekat farmasi. Ya. Itulah penyakit hati. Ya, macam anak-anak kita yang bermasalah. Ya, masalah ada jenis sakit jiwa tak juara. Okey, ada saja. Ya, sampai ke pihak sekolah pun pening kepala. Cuba kita rawat depa dengan apa? Dengan Quran. Mungkin saya pernah cerita kepada tuan dulu ya, saya sembang dengan apa? Seorang penolong kanan. Ya, di Mahatafis Mahatafisai dekat Kelantan. Ya. Saya tanya pada dia sebab sekolah dia sekolah selected. Nak masuk sekolah tu memang kenapa? Kena 5A ya. Kan budak-budak memang cerdik. Kita ada pula ada pretest pula ujian nak saring ni. Ya, supaya yang masuk tu betul-betul krim. Itu bahasa sekarang kan. Krim ni mana apa? Kira memang hebat. Saya tanya ada masalah tak? Dia kata biasalah budak ni kalau tak ada masalah bukan budak. Ya. Terus saya tanya macam mana cara pihak sekolah menangani masalah pelajar? Dia kata kalau yang jenis masalah bukan, dia kata kumpul pelajar-pelajar yang bermasalah. Ya. Apa buat? Kawan-kawan ramai-ramai baca kat Yasin untuk mereka. Yasin. Bayar dah tengok. Baca apa? Mereka tu bayar, mereka tu mati lah. Tak semua tak ada. Bukan pukul pun tak pukul. Tapi buat dalam bentuk apa? Kita panggil ni dalaman. Orang lepas tu memang tak buat lah. Ubah tu. Ya, seolah-olah maknanya bila dibaca kat Yasin seolah mereka tu dapat kehidupan yang baru. Seolah begitu. Kan? Saya kata hak ni hebat. Ya, sekolah saya pun tak nak buat lagi benar. Ya. Ada tu cara lah. Ada yang mereka tinggal kat kubur pun. Kan? Kan? Sebab kepahaman kita bila sebut kubur dalam faham tu. Kan? Sedangkan kubur ni apa? Darah qaumin mukminin kan? Negeri orang yang beriman. Ya, tempat kita nak balik itu. Tapi jenis budak-budak kan, jangan kata budak bapak budak pun sama. Kan? Dia kalau kat kubur buat apa? Basikal jatuh rantai dia tinggal basikal tu. Kan? Sebab kita punya ni, ya, dia punya fahaman yang negatif terhadap kubur cukup dahsyat. Sedangkan Nabi ajar kita lalu kat kubur bagi salam, kan? Ya, jangan lari. Ya, sebab situlah kita nak pergi pun satu hari nanti. Ya, tapi inilah yang dikatakan macam-macam apa nama? Fahaman ataupun mitos yang disebarkan oleh apa? Oleh orang Yahudi. Setelah akhirnya kita takut kepada kubur, takut kepada kematian. Ya, sedangkan Nabi peringatkan kita ingat selalu akan apa? Dua perkara kan. Yang pertama ingat Allah, yang kedua ingat kematian. Ya, sebab kita bila ingat kedua benda ni insya-Allah akan menjadikan kita orang yang beringat. Ya, orang yang sentiasa berhati-hati dengan kehidupan dan sebagainya. Baik, jadi itu di antara tuan-tuan. Kita tengok banyak sebenarnya Quran ini boleh dijadikan sebagai panduan. Ya, tapi macam sebut tadi lah, realiti yang berlaku jadi apa tadi? Penghias dinding. Yang kedua jadi apa? Pelaris kedai makan. Betul tak? Dah kalau pergi kedai makan tak ada ayat tu dia berkata tak apa lari. Ayat apa tu? Tahu pula tak? Kan? Ayat 1000 din. Ayat tu bukan suruh dekat kat dinding. Ayat tu Allah suruh apa? Wa may yattaqillah, suruh bertakwa pada Allah. Kan? Barulah Allah berikan jalan keluar daripada segala masalah. Masalah sekarang kadang-kadang token kedai dia tuduh pun tak pakai. La ilaha illallah. Hang faham ke mana ayat ni? Dia suruh tanpa ayat Quran, dia sembahyang pun tak, tuduh pun tak pakai. Maknanya dia buat satu benda yang apa? Yang bercanggah dengan kehendak ayat. Tengok. Ya. Inilah perkara-perkara yang berlaku hari. Pasal apa? Sebab dah jadi Quran ni bukan lagi ibadat, tapi menjadi apa? Adat. Ya. Bila jadi adat ni tak ada pahala. Lagi Quran jadi apa? Dalam kehidupan kita sekadar apa? Majlis ya, pembuka apa? Pembuka majlis. Ya, takat tu. Pagilah Qori mana nak jemput, lepas tu tuan-tuan, ya, dia punya baca Quran 10 minit, nyanyi dia 30 minit. Kan? Ya. Macam sekolah saya ni macam perhimpunan pagi. Ya, perhimpunan pagi. Ya. Asmaul Husna apa minit, tapi lepas tu nyanyi cukup banyak. Tak ada cukup kongsi semua. Kan? Sampai kan apa? Berapa kali perhimpunan tak turun. Kan? Di Total Mawak. Kan? Dah semua. Lepas lagu Negaraku, lagu Sultan Perak.
Saya tak kata lagu Perak, saya kata lagu Sultan Perak. Pasal apa? Untuk dia. Ingat. Ya, dan sekali kan Allah selamatkan apa? Negeri dan sultan. Orang negeri dan rakyat, negeri dan sultan. Dia ada selamat. Ya, orang ni dengar dia apa dia kan? Kan? Contohlah. Kan nyanyi untuk apa? Untuk dia. Lepas tu nyanyi pula ada lagu sekolah, lagu Allahu Akbar. Nyanyi saja. Kan? Nyanyi tu lebih banyak daripada zikir tadi. Ya, ini yang jadi masalah. Ya, kita tak tahu lah daripada mana acuan ni, budaya ni datang daripada mana. Wallahu a'lam. Tak tahu main pada mana. Ya. Sampai akhirnya apa? Betul telah kabut. Ya, duk gaduh anak-anak jadi tak apa nak elok. Ya, sebab yang kita terapkan dalam hati mereka lebih banyak dalam bentuk apa? Yang nyanyi, song. Ya, daripada apa? Zikrullah. Ya. Sedangkan Allah dah bagi tahu dah kepada kita, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah saja hati boleh jadi apa? Jadi tenang. Itulah cara. Tapi tak, kita tak mau pakai itu. Ya, kita nak pakai benda lain, maka menyebabkan apa? Berlakunya kekusutan, berlakunya keadaan apa? Anak-anak hari ini Allah Akbar, tak tahulah nak kata. Ya, pintu jamban, pintu wilayah elok orang baru tukar, tengok-tengok hilang dah selok. Tengok. Saya cukup risaulah kalau nak pergi apa? Nak pergi guna hak budak punya. Berapa? Saya cek dulu ada selak ke tak ada selak. Ya, risau takut Allah Akbar. Tengok-tengok kita bagi punya ni lah. Dia pakai tolak udai. Ada ni, semua. Pergilah mana-mana sekolah tu. Ya, kita tak tahu dia sakit jiwa ke. Ingat. Ya, kena virus apa pun tak tahu dia. Tapi tu yang berlaku hari ini. Baik, jadi maknanya berbalik semula kepada apa? Kepada Quran tadi. Jadi itulah ya satu cabaran ya, dan juga satu amanah kepada kita semua. Bukan untuk ustaz saja, semua kita yang beragama Islam ya, yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada apa? Alkitab. Ya, maka perlu kita sama-sama berganding bahu untuk apa? Nak memperjelaskan ya, ataupun untuk kita nak orang kata apa? Menyemarakkan lagi semangat supaya apa? Kita sama-sama kembali kepada Al-Quran. Ingat satu hari Nabi pernah menyatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ala innaha satakunu fitnah. Wahai Ali, ingatlah bahawasanya akan berlaku satu fitnah yang besar. Maka terus Sayyidina Ali tanya. Dia tak tanya fitnah apa. Ya, sebab dia tahu kalau ditanya pun Nabi tak dijawab sebab benda mendatang. Ya, cuma dia tanya apa? Mal makhraju minha ya Rasulullah. Ada tak jalan keluar daripada ada tak jalan keluar daripada fitnah? Itu dia tanya. Maka jawab Nabi, kitab Allah Azza wa Jalla. Ya, nak keluar daripada apa saja fitnah, iaitulah kamu kembali kepada Quran. Ya, ajak masyarakat balik kepada Quran, insya-Allah selamat kita daripada fitnah. Jadi apa yang boleh kita faham daripada hari itu, selagi mana kita tak ambil hukum Quran, selagi itu kita akan terjebak dan terus terjebak, terus tenggelam dalam apa? Dalam fitnah ya yang berlaku. Sampai satu fitnah berlaku pula fitnah yang lain. Ya, maka inilah yang apa? Yang diperingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah takat tu. Tazkirah tak ada lama-lama. Ya. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan bersama. Maknanya apa? Saya lebih kepada dua perkara tadi lah. Yang pertama, saya mengingatkan kita rezeki kita sebagai orang beriman, ya, pastikan sentiasa bertambah seperti tadi iman, ya, apa dia ilmu, lagi apa lagi ketakwaan, ya, keampunan Allah, rahmat, keridhaan. Ini pastikan kita benar-benar dapat. Kalau kita tak dapat, rugi kita. Sama lah kita dengan orang-orang yang apa? Yang fasik, orang yang apa? Munafik dan sebagainya. Sebab mereka pun memang tak dapat, kan? Mereka tak dapat sebab apa? Mereka tak beramal. Tiba-tiba kita yang sepatutnya dapat, kita tak dapat. Maknanya ada benda yang tak kenal. Dan yang kedua, iaitu berkaitan dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi sama-sama lah. Ya, saya menyeru pada risalah tuan-tuan puan, kita balik cek tengok. Ya, yang mana? Ya, yang berkaitan dengan Quran, ya, yang kata hukum Quran ke apa saja pengajaran Quran, yang belum lagi kita apa? Kita buat, maka kita buat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan mengampunkan segala apa? Dosa-dosa kita, insya-Allah. Ya, yang baik benar pada Allah SWT, kekurangan dan kelemahan saya mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan, ya, dan saya memohon keampunan daripada Allah SWT. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa fawzal mustaghfirin najatan taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.